الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita banyak syukur kepada Ta'ala dapat sama-sama kita menyambung kuliah kita ini. Lama tawakuf sempena Covid, PKP ni. Dan minggu ni kita start sambung kembali pengajian tafsir kita ini. Yang kita membicarakan daripada suratul Mursalat, itu surah terakhir juzuk yang ke-29. Sebelum kita masuk juzuk terakhir, juzuk 30. Juzuk 30. Jadi ini juzuk 29 surah terakhir, itu suratul Mursalat, sebelum surah Amma Yatasaalun. Ayat yang ke-20 daripada suratul Mursalat. Ada 50 ayat, ayat yang 50, ayat yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqkum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqaddarna fa ni'mal qadirun wailun yawma idzin lil mukazzibin alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata waj'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata wailun yawma'izin lil mukazzibin intaliqu ila ma kuntum bihi tukazzibun intaliqu ila zilli zi salasin syu'ab la zalilun wa la yaghni minal lahab innaha tarmi bi syararin kal qasr ka'annahu jimalatun saf wailun yawma idzin lil mukazzibin. Sadaqallah. Antara intisari ayat bagaimana balaghah ataupun kaedah dakwah, metod yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memperingatkan kaumnya supaya kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Antara targhib wa tarhib, mengajak mereka supaya mengambil peringatan tentang sirah, sejarah bangsa Arab, bangsa dan kabilah kaum yang sebelum kedatangan mereka, dan kebenaran-kebenaran yang berada di hadapan mata mereka, agar mereka tidak mendapat kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengungkitkan kejadian mereka yang Allah Ta'ala jadikan mereka daripada aimani yang hina dan dhaif, berada di dalam rahim ibu, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik kejadian, dan dihidup serta dimatikan.
dan bagaimana mereka akan dikembalikan kepada Allah, dan pembalasan akibat daripada pembohongan, kekufuran, kezaliman yang mereka lakukan. Dan Allah SWT memperingatkan tentang azab di hari akhirat, kecelakaan bagi mereka yang kufur, enggan dan engkar. Kerana itu di sini disebut acak kalimah, wailun yauma izin lil mukazzibin. Berapa kali disebut tentang perkataan, diulang-ulangkan sebagai taubih, sebagai orang panggil litakid, untuk memperingatkan. Kita sebut tu untuk bila pun azan 5 kali sehari semalam. Kita tahu dah, tapi kadang-kadang orang panggil lalai, makna, tak ingat, lupa. Insan ni lupa lah. Lupa bab dunia, piti harta dia, tak lupa lah. Dia lupa tentang akhirat dia. Dia lupa tentang amanah dia. Dia lupa tentang tanggungjawab dia. Sebab apa? Sebab persekitaran, perhiasan yang ada sekeliling kita ni kadang-kadang melalaikan dan mengalpakan kita. Jadi surah Al-Mursalat ayat yang ke-20. Alam nakhluqukum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqaddarna fa ni'mal qadirun wailun yawma izin lil mukazzibin. Yang bermaksud, tidakkah kami jadi kamu itu daripada air mani yang dhaif, maka kami jadi akan dia pada tempat ketetapan yang kukuh, yakni rahim perempuan, rahim ibu, hingga sampai qada waktu yang maklum, yang ditetapkan, yang tertentu waktunya bagi beranak melahirkan. Maka kami qada yang demikian itu, maka sebaik-baik segala orang yang mengqadar itu bagi kami. Dan azab kehinaan hari itu bagi segala orang yang dusta dengan kudrat kami akan menghidupkan kemudian daripada mati. Begitu Allah SWT membuat persoalan. Alam nakhluqukum, tidakkah kami yang mencipta kamu? Dia betul apa panggil persoalan, tapi sebenarnya jawapan lah. Tidak ada melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab manusia ni dia anggap dia jadi dengan sendiri dia. Jadi nature dia panggil, semula jadi. Tak ada Tuhan yang menjadi, yang menciptakan. Kita ni akal yang waras tak pernah sabar. Sudah ada tubik kereta gitu je mah, tak ada orang tukar buat. Tak pernah sabar kerusi itu terjadi dengan sendiri, tak pernah sabar. Apatah lagi alam dunia ni. Yang cukup hebat, teratur, comel, terjadi dengan molek apa sebagainya. Doktor dia katakan ribu apa sebagainya, itu pun memang dikehendaki oleh Allah. Adalah hikmah di sebalik badannya. Apatah lagi kejadian makhluk manusia itu sendiri. Itu dia kata api ampusikum apala tubsirun, pada diri kamu itu tidakkah kamu perhatikan? Sebab manusia ini merupakan kejadian ciptaan Allah hebat. Di samping makhluk-makhluk lain lah, malaikat, jin apa sebagainya, binatang.
Tapi ahsanut takwim, sebaik-baik kejadian makhluk yang Allah Ta'ala cipta manusia. Ada perasaan, ada emosi. Kejadian, ada saraf, deria dia, ada spiritual dia, ada fizikal dia, ada mental dia. Kalau mata sutir tu pun ada berjuta saraf. Manusia kita ni, kalau nak sambung, dia kata saraf kita ni, wayar kita ni, daripada sini sampai tepi tembok boleh sambung. 5 kilometer boleh pergi. Nak kabur orak jalur kita ni, wayar dalam body kita ni, yang dicipta oleh Allah SWT. Sumbaksa je. Jenis tadi. Nak saraf bagi otak ni, sebagai control room, sebagai pusat tadbir, pengurusan tadbir manusia ni duduk sini, berjelerak sekali, wayar-wayar. Waktu dia jadi sendiri, dia tercipta dengan sendiri. Apatah manusia ni tak sama antara seorang sama seorang. Ni cok jari ni sudahlah. Bagaimana tak mungkin, melainkan mesti ada pencipta dia. Bila Allah Ta'ala jadikan tanya, alam nakhluqukum mim ma'in mahin, tidakkah kami yang mencipta kamu? Khalaqa, cipta. Tidakkah kami yang mencipta kamu? Istifham. Kada orang lain lagi Allah Ta'ala tanya, tidakkah kami yang mencipta kamu? Kalau kita kata ya, dah ya ikut dia lah. Ni kita ya Allah Ta'ala cipta, berarti tak mau ikut. Babi. Kalau pasal babi ni ada semua. Tidakkah kami khalqukum, yang mencipta kamu, min ma'in, min daripada air. Air itu apa? Air mani. Min mani yumna, dari air mani yang terpancar. Min ma'in mahin. Mahin ni kalau kita tengok hina, tidak ada harga. Malah kalau kita ambil air mani tunjuk, ngotor dia kata. Tapi masuk min ma'in mahin ni, daripada air mani yang hina ni, hina tu mana lemah, selepek situ mana tak ada kudrat, tak ada kuasa, tak ada apa. Sebelum dia dijadikan, sebelum dia diciptakan. Mana mahir ni, mana tidak ada upaya, tidak ada kemampuan, tidak ada kudrat. Tapi istilah agak maknanya hina lah. Selepek situ, lupuh. Ni tak ada tangan, tak ada kaki apa, air mani. Jadi al-mahin, mahin ni mana hina ni, maknanya tak berkemampuan, tidak ada kudrat, tidak ada kuasa, tidak ada apa-apa. Hina. Tapi dari segi hukum fiqh, hukum syarak, air mani ni tak najis. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah pergi semayang, ada air mani yang terlekat kering di pakaian Rasulullah. Jadi Aisyah kikih dengan kuku dia, ada Rasulullah pergi. Tapi tidak daripada air mazi. Air mazi ni air yang sebelum keluar air mani, tu najis. Jadi air mani ni tak najis, tapi dikategorikan sebagai hina. Mana kalau kita apa panggil istilah kotor apa, tidak najis tapi kotor, tapi dia kena wajib mandi. Air
mazi apa dan sebagainya, dia kena bersuci. Tapi air mani ni yang keluar mani, maka wajib atasnya supaya mandi wajib. Jadi mimma'in, daripada air mani yang hina, mahin, mana yang dhaif, yang lemah, yang tak ada kudrat, tidak ada apa-apa. Tapi bila mau besar, sombong. Suruh ta'ak, suruh sujud, suruh apa, gong pula. Padahal mu tak sedar. Ni orang panggil bakit keturunan lah. Macam Tok Bomo berobat ni, bakit asal. Jadi kalau metodologi pedagogi dalam orang panggil pendidikan, ukit usul ni merupakan satu metod dalam pendidikan. Satu konsep tarbiyah. Satu konsep mendidik. Kita ukit ilmu ni, kalau seorang ibu tu, mu ni tak sedar ke mu ni? Ayahmu tu susah kerja gini sebab anak dia tu malas. Tidur je dia retua, tak air mata je. Jadi mak ni ukit lah. Dan itu merupakan satu bentuk pedagogi, bentuk pendidikan, metod dalam pengajaran. Cikgu pun sebut, tengok anak ni budak ni main game apa mu ni, dia sebut ayahmu susah kerja siang malam pagi petang nak pergi sekolah, mu mari main game perabot pitih. Tu ukit itu dia panggil kaedah mengukit. Jadi Allah Ta'ala ukit mu ni tak sedar ke mu ni dulu daripada air mani hina, Tuhan jadikan kamu, cipta kamu jadi manusia, makhluk terbaik, wi tangan, wi kaki, wi apa, ada isteri, zuriat, keturunan, mu deraka nak apa kupu kepada aku. Tu maksud. Jadi Allah Ta'ala sebut, alam nakhluqukum min ma'in mahin. Tidakkah kami yang mencipta kamu daripada air mani yang hina, yang dhaif, yang lemah. Faja'alnahu, lalu kami jadikan air mani itu fi qararin makin. Kami letakkan dia pada tempat yang kukuh. Kenapa? Dalam rahim ibu. Itu setiap kejadian manusia ini merupakan rajulul mukhtar. Dia merupakan orang yang terpilih. Sebab setiap kali sperma tu dilepaskan, dia ada berpuluh juta benih dalam. Macam anak budu. Cuma kita tak nampak lah. Mana kalau sperma mikroskop ni tengok, ada berpuluh juta berenang ni. Daripada muka rahim tu dia pergi ke ovari tu, jenis kekong, berenang. Reti bahasa dia straight je, tak ada dah terbalik tak kenung ke. Warna salah jalan, tak ada. Kita ni ada salah jalan lah, apalah, sesak lah, dia tak. Dan ketika itu daripada ovari tu, buah tu, dia tubik benih perempuan. Dia tubik berjuta juga, tapi seekor je lekat. Dalam banyak-banyak tu sebutir je pak masuk dalam benih tu, dia cabut ekor duduk dalam. Orang lain tu jadi dok pakai gitu je. Bila pak dia berhenti, maka perempuan itu tidak mengeluarkan haid lagi. Sebab semua darah apa sebagainya dia kupu untuk menjadi daging kan dia. Jadi daging, jadi tulang apa dan sebagainya duduk situ. Kalau jumpa, tu dia keluar jadi darah haid. Pokok dia ni tubik semua. Tubik buah. Kecuali dia expired dah lah umur 50 lebih dah, 60 ke apa, dia pun berhenti. Tak ada. Tak keluar lagi darah haid dia. Orang lelaki ni dia tak ada. 70, 80 kadang-kadang ada lagi. Jadi bila dia jumpa tu sebutir tu je.
Mana dalam banyak-banyak berpuluh juta tu Tuhan pilih seekor je. Hak jatah ni sutir buah, pak takut. Tidakkah kita ni merupakan orang yang terpilih? Tapi bila-bila dia lahir, dia kata Tuhan tak sayang ke dia lah, orang ni lah, macam-macam. Manusia ni bang, dia lupa pada Allah SWT. Malaikat yang begitu hebat ni bang, langit bumi ni sebelah sayap dia je pun sujud. Tu takut kepada Allah SWT. Manusia hok khidik ni, jangan mah. Kadang-kadang jenis hok pendek ni, hok benda hok rendah, tu jenis lagi berangin kadang-kadang. Mah, berangin pada orang besar lagi. Mah, jenis hok kadang pendek sekaki, dua kaki tu, jangan sampai main. Dia punya angin kadang-kadang Allah orang hok tinggi lagi, hok 5 kaki. Dakkan malaikat ni ketika Rasulullah tengok Isra' Mi'raj, pertama kali dalam menerima wahyu Iqra', pesang Rasulullah tengok. Ketika dia lenggok tengok malaikat Jibril kali pertama, pesang tu. Pun kejadian seperti itu, mereka ni aku sujud kepada Allah. Kita ni banyak mulut tak mah. Kalau Tuhan kata ni haram, apalah organ ni lah. Banyak sangat akalang dia mah. Orang puang Allah Taala kata tutup aurat, rambut kena tutup. Dok apa orang lelaki dok tutup, kita pun rambut juga, dia pun rambut juga. Banyak mulut tak? Banyak takwil. Apabila Allah Taala menghalalkan ataupun mengharamkan sesuatu, banyak mulut. Tidak seperti makhluk lain lah, malaikat apa dan sebagainya. Itu Allah Ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima sajara bainahum summa la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi sesungguhnya mereka itu tak beriman. Tak beriman dia. La yu'minu, tak beriman, sehingga dia menerima apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, halal haram, benda yang ditentukan oleh Allah. Summa la yajiduna fi anfusihim harajan. Patut tak ada langsung terlintas dalam hati perut dia. Kadang-kadang dia setuju tapi tu ada semua bang, tak apa gini-gini. Orang bagi saka, laki sepuang dua. Saka. Mana laki dua puang se. Ya kita tu setuju. Hak Tuhan bagi dah tapi lah nampak dak adil dia kata. Ada sama. Harajan dalam hati perut tu dia. Dia gonyeh dalam hati perut dak setuju dulu. Mimma qadaita, apa yang telah ditentukan, dihukumkan oleh Allah SWT. Ada harajan dalam perut dia tu. Tapi orang mukmin dak diterima. Wa yusallimu taslima, dan dia menerima dengan penerimaan yang sereda-redanya. Ni Tuhan tentu. Ada dia tahulah hikmah dia. Ni dia tengok cermin tu, dia tak setuju dah. Dok apa dia ni gelak hitam. Tunang dia jenis harap, hidung belok belaka, dok apa aku hidup kepek seorang. Macam-macam lah. Serba-serbi dok kena. Nasib baik esokkan dia tengok cermin tu jadi babi muka dia, baru tahu kamu. Tak pernah reda. Tu pun dia kata apa nak patut aku jadi orang. Begitu ada orang ubuh cermin kan, kat menata-menata tengok, dia kejut kat mula-mula pilih dia tengok. Mana dia tara kera apa pun dia reda tu jadi kera. Taklah dia marah apalah Tuhan dah buat jadi orang lah apalah. Jenis manusia, sebab manusia ni apa panggil sakalain. Orang yang memikul dua beban. Ada dosa, ada pahala. Dia sama ngejing. Jadi Tuhan teh. Jadi dunia ni tempat teh. Dia reda ke tak? Sebi-sebi bang. Pada lepas pada tu dia baru tahu jadi hikmah ni. Kita pun gitu kok. Kalau mak ayah kita atas sekolah agama, kita marah. Apa sekolah agama, kita nak jadi engineer.
Bila hak engineer tu sendiri dia kata, Allah, tengok orang agama. Silap dulu dia kata, padahal patut kita ngaji agama. Dia kata, ni kat Allah, buta kayu agama pitih, banyak dah habis lah. Orang ambil jumpa ramah dah orang habis lagu tu. Bila tua nak mati, dia cakap lagu ni lah. Tu. Orang ngaji agama ni belai-belai pula. Apalah dia kata, kita ngaji agama, kita nak jadi doktor, nak jadi engineer, gaji mahal. Orang ni jadi ustaz pakai pen, dia kata. Itu lah. Dia tak faham, tak erti kenapa. Dan Allah SWT telah tentukan, takdirkan sebaik-baik takdir buat dia. Jadi Allah SWT letakkan pepajaan nahu, kami jadikan dia itu, yakni air mani tersebut, pi qararin makin, pada tempat yang kukuh. Jadi rahim ibu ni merupakan sarang yang cukup selesa untuk tumbesaran seorang manusia. 9 bulan duduk situ dengan makanan, dengan apa, cukup lekat. Betul doktor seperong tu senyum sama dia. Senyum kata. Lepas ni boleh ada video tengok budak dalam perut ni. Kadang-kadang dia senyum dah. Senyum. Boleh senyum. Mana relax duduk dalam. Tak mikir dia benda. Aku bayang ke apa. Kerja projek shutdown api, tak bayar sewa rumah, tak ada. Dia relax, sengih duduk dalam. Makan cukup automatik. Tak payah tekan, tak payah apa, masuk ke saluran pusat. Bukan masuk ke mulut, cerita P.Romli dulu. Sultan Mahmud makat di julang sembor, naka mulut tu pelawak tak ada kering. Tapi kita Melayu percaya macam tengok cerita. Bulu betung lah apa kan, tak ada. Ni Allah Ta'ala ceritakan rahim. Walaupun seorang perempuan tu keking kecil je, tok lelaki macam gasi besar, tapi mampu dia tanggung duduk pera. Padahal kita ni kalau ni berapa ratus kilo 90 kilo. Dulu duduk dalam perut ibu bawa. Itu kalau kita nak merasai betapa beratnya seorang ibu yang mengandung, terus tambak. Ambil batu bata dua utir, tambak perut. Buat jahit molek, galah, perut. 9 bulan tengok kena mau itu. 2 hari boleh buat bang. Macam jadi askar galah kan, dia bawa batu dalam beg galah. Sebetul je siapa tahu. Ni 9 bulan jangan buang. Berok kecing apa sebagainya galah mu. Orang ngamuk itu mu. Baru tahu. Susah senangnya mah. Gitulah seorang perempuan. Tu pun kalau kita berasa berat, buang bung teruk gitu je. Tapi dia ni nak melahirkan macam mati ya. Sehingga orang perempuan yang mati ketika beranak itu dikategorikan sebagai mati syahid. Syahid dunia lah, walaupun untuk syahid akhirat, tapi nak kabur bagaimana Allah SWT mengiktiraf. Wahnan ala wahnin. Berat atas berat, makin berat. Itulah Rasulullah kata bila seorang anak tu ditanya, mana perlu aku utamakan antara ibu dan bapa? Nak khidmat. Bukan masalah ta'at wajib belaka, nak khidmat. Mana dulu? Rasulullah kata ibumu. Lepas tu baru bapakmu. 3 kali ibu. Mana apa? Iaitu mengandungkan dia, melahirkan dia, menyusukan dia. Lepas tu baru bapak. Adik bapak ni memang gitu lah. Kita bapak ni orang dah ingat mana tu. Semua ibu belaka, ibu negeri, ibu negara, ibu pertiwi, ibu belaka. Bapak ni tak ada, bapak ayang ada. Pak uduh tu nyubuh ke bapak bahasa segala. Lah ibu belaka mah. Setiap benda hok molek ibu dulu. Tapi hok dak molek nyewi ke bapak. Bapak ayang. Orang dak ingat mana ke bapak. Tapi dak Allah SWT memberi bebanan. Kadang-kadang pok ni dia sayang kan anak dia lebih ada mak dia. Tapi jenis gitu jenis dia ego dia apa bang. Tapi kalau nangis tengok, mak gila tu nangis tu. Jangan stick dah tu kalau ngemok-mok dia lepas pula.
Pada muk yang beranak dia tu. Dia sayang tapi pesan dia gitu. Tapi Allah SWT simpan dalam rahim ibu. Bagaimana ibu, rahim ibu ni walaupun dia menganjar siapa pula gete bang. Ada hak dalam dunia tu berapa? Hak beranak ramah tu. Berapa belah anak dia? Gini perut. Allah Allah. Macam anak tikus tubik. Doktor tubik. Bagaimana mak dia tu mengandungkan dia bang. Kembar dua tu kita tengok metang dah jalan. Gitu tu. Mana kalau mengandung beranak ramah-ramah bang. Ada nang, lapang. Dalam dunia ni berapa belah dulu sekali. Berjujuk anak dia. Hei, nak jaga warna bang. Weh, ni seorang menangis. Weh. Ni berok seorang berok habis. Masa kecil gitu dah besar tak apa. Dia gocoh pula. Jadi Allah Ta'ala kata kami ciptamu pi qararin makin sarang kukuh. Duduk dalam tu Tuhan jaga, pera, layang, siapa daripada anak budu kecil tu. Siapa cukup lekat. Kau tengok mula-mula macam anak budu besar pula kepala tu, awak kepala tu. Kalau dia lock gitu, kepala besar, ekor kecil. Dah. Tubik tangan, tubik jari, tubik kuku, apa sebagainya. Hak tulang, kerah, hak lembut. Ada belaka, kening, bulu. Allah, Tuhan susung. Lengkap comel. Kalau ni buat balik muka duduk tapak kaki duduk dalam lubang telinga, guana ramuk kata mu. Ni tubik tanduk pula sini macam ke kambing apa tubik. Bulu lah pula. Baru lah tahu. Tapi comel, lengkap Allah SWT je. Ila qadarin ma'lum. Sehingga kepada qadar yang ditetapkan. Tempoh dia 9 bulan lah normal. Ada kadang-kadang lama pada tu. Cuma learning kok. Lambat tubik. Dia belah ikut tikak. Awak tubik ikut tikak lah. Dulu tak ada tikak-tikak ni. Ikutlah aku dengan suasana. Zaman dulu tak ada belah-belah ni. Kadang-kadang lebih pada setahun. Atau kadang-kadang tak sampai 9 bulan. Beranak awal. Jadi qadar yang maklum ditetapkan hanya diketahui oleh Allah SWT. Faqaddarna, lalu kami tentukan takdirnya. Dalam banyak-banyak warna Tuhan ambil hitam, kilat, putih, melepuk, merah menyala, kening, pasang gini, pasang gini, pasang gini. Kalau kita dia panggil kawak cang ataupun kita ada suspek apa sebagainya, dia lokih ni dia ada siap dah. Kening ni. Kita kata kening balah gini, dia susung hidung balah gini. Dia ada dah hidung ni. Berpuluh pasang hidung. Mata pasang pipi ni berpuluh. Dagu pasang gini, misa apa. Jadi dia kacuk. Pak dia ambil gambar. Kau gini, gini lebih kurang gini . Jadi tubik muka tu nak cari tu suspek. Orang bersalah, curi ke meropok ke apa. Orang ni dah tengok, dia tengok gini muka. Jadi dalam banyak-banyak pilihan tu Tuhan pilih iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Pilih. Kita ni sepatut hitam gini, taik lalak. Ada taik lalak, tak ada taik lalak. Ada taik lalak. Taik lalak ni duduk mana? Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, sini. Dia duduk cotek situ. Pilihan Allah. Bukan mak dia pilih nak gini-gini design gini-gini. Ada. Allah SWT. Kami dia tu. Faqaddarna. Kami yang takdirkan. Warna dia, bangsa dia, gemuk kuruh, jantan tina. Tapi min zakarin wa unsa. Bila beranak dok puas hati. Warna aku jadi puang, nak jadi jatang. Satu hal pula. Hak jatah nak jadi tina pula. Kerak apa dan sebagainya. Aduh. Jadi kami yang mentakdir. Fa ni'mal qadirun.
Dan Allah lah yang sebaik-baik menentukan takdir. Comel dah kita ni, molek dah. Tapi jenis manusia ni kadang-kadang wa qalilun min ibadi yashkuru. Tak bersyukur pada Allah SWT. Wailun yawma izin lil mukazzibin. Wail ni nama neraka pun sebut wail. Ada setengah disebut wail ni satu lembuh dalam neraka. Tapi Ibn Katsir sebut dalam tafsir dia kata tak sahih. Tapi wail ni merupakan bagi orang Arab kata maki lah. Rasulullah pun pernah sebut dalam satu hadis, wailul Arab, celakalah orang Arab. Qad putiha babu Ya'juj dan Ma'juj misluha. Telah terbukalah pintu Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Apabila Rasulullah suruh bila nak pergi ke Madinah, tertahan tak boleh masuk Madinah, jadi mereka sudah berihram, niat ihram belaka, pitah-pitah tak boleh masuk. Rasulullah kata buang ihram, cukur, sembelih, kita balik Madinah. Oh, mana kan Nabi kata masuk Madinah, kan kita ni lama dah boleh balik ke kampung. Dah Nabi mana gini janji kata boleh masuk Madinah. Si bangun. Rasulullah kata memanglah aku mimpi boleh masuk Mekah, masuk Madinah pula masuk Mekah. Tapi aku janji tahun ni ke? Jadi tahun ni dah boleh masuk balik lah. Tahun depan perjanjian Hudaybiyah tu boleh masuk. Pergi tahun depan. Jadi ada sahabat-sahabat ada apa hati lah. Sayyidina mau tanya Abu Bakar, betul ke Rasulullah tu? Abu Bakar kata, aku yakin dia Nabi, dia Rasul. Allah Ta'ala tentu belaka ni. Jadi ada kok jenis orang biasa kerah-kerah perut, nak setuju tak kena ngomong. Tak mau ikut pimpinan. Pimpinan kata cukup balik. Dia kata dah kata janji masuk Mekah, pakai ihram Melaka dah ni. Ni kan Nabi kan ni, macam mana? Jadi Rasulullah pun panasan naik cacang kau kita kok, berasak telinga ni. Celaka dah harap ni. Pintu Ya'juj Ma'juj tu buka lagi. Dengar kata Nabi. Masuk dalam kemah Musa, isteri Rasulullah. Tapi nasib baik isteri ni orang jenis cerdik juga. Kalau jenis orang kaki pong juga, ambil Rasulullah. Golok ni kita asah dah ni, catah kalau tekuk babi-babi tu. Susah. Isteri kata biarlah. Dia orang jahil tak tahu kala. Layang ke dia, sakit kepala kita je. Membuatlah Rasulullah. Jadi Rasulullah pun tubik sembelih kambing apa cukur, buang apa ihram. Jadi sahabat pun tengok pakat buat belaka. Nasib baik ada isteri pada gitu. Kalau jenis panah juga, panah pesek panah, layar lah tu. Ambil golok ni, mana kita tok kepala tu babi-babi tu. Payah. Jadi Rasulullah buat diang. Jadi isteri kata tak pedulilah, buat diang lah, membuatlah Rasulullah apa Tuhan suruh. Rasulullah pergi semua. Jadi sahabat-sahabat tengok, serius Rasulullah ni pergi. Mana ikut. Jadi wail tu ada orang sebut wailul Arab, celaka dah orang-orang. Itu kalau kita pergi negeri Arab pun kalau dia marah-marah wailul lak, celakamu. Mana kata-kata supoh laknat celaka. Wail ni celaka. Kadang-kadang kita pergi negeri Arab ni kena belajar maki dia. Kalau tidak kita tak tahu dia maki kita sengih. Macam orang Cina kalau dia maki kita dia kata tu Melayu bodoh, kita pun sengih. Padahal dia maki kita. Sekali tu saya pergi ada dekat orang Arab ada di tengah minum air teh api. Dia gelo kita bang. Tak utuh lagi. Ni macam kucing korak lah kita kok. Kita kata ke dia pula, dia kejut, Murtia ajak minum air pergi lalu. Dia malu. Kadang-kadang dia panggil kirdah. Dia ke. Macam orang puang pergi negara Mekah apa, dia kata Siti Rahmah. Kita dengar macam Siti Rahmah ni macam comel.
Tapi signa dia ada dua bahasa mah. Siti Rahmah ni puang boleh buat konsep awak kan tu. Macam kalau kita go apa penyanyi ke apa murahan, perempuan murahan buat nganyi lah. Siu boleh buat nganyi-nganyi. Dah kena jerkoh dia sikit. Bunyi comel Siti Rahmah. Coklat itu kok coklat. Coklat. Kita tengok coklat ni dia ada dua makna tu coklat tu. Mana orang puang hok boleh erek bawa ngata pelacur dia panggil coklat tu. Dia tak panggil awek pelacur gitu. Dia ada istilah dia. Jadi kalau kita tak tahu dia kata kita pun sengih bodoh dah kita bodoh kok. Kita kena tahu dia kata benda. Tapi kadang-kadang yang maki tu bodoh asyumina syubah. Aku lepo muka betul tikak. Maki benda gitu. Tapi dia maki tu. Aku lepo muka betul tikak. Ikhrib tak ni utuhlah rumahmu. Yang maki tu, dia tengah marah tu. Utuh rumahmu. Kalau kita utuh rumah, bodoh je utuh rumah tak benda. Tu. Kita ni maki bakit mok ramah. Dia pun ada juga. Anta binti ras. Dia kata mu anak perempuan gelek. Rasah ni nyanyi gelek lah. Mu ni anak. Marah lah. Maki tu. Jadi bukan kita belajar tu nak kata kat orang pula. Tapi takut dia kata kita tahu. Tak ni maki kat aku ni. Jangan dia maki tu sengih. Syukran, terima kasih, thank you. Dia kata bodoh tu bodoh. Kita terima kasih. Kita bodoh sungguh lah tu. Kalau tidak dia kata kita malah kata dia. Dia kata dia tahu. Tidak tu. Jadi wai ni mana makilah cela, kecelakaan. Wailu yauma izin. Neraka wai celakalah pada hari tersebut. Hari tersebut hari apa? Hari kiamat lah. Atas dunia ni kaki gangster, samsing, propok, menipu apa bagainya, lawan Islam tak ada benda. Kadang-kadang kaya raya, pitih tak bisa, datuk Tan Sri pakak apa dan sebagainya. Tapi hari akhirat, wailul yauma izin, wailul yauma izin, neraka wai celakalah pada hari tersebut lil mukazzibin, bagi orang yang membohongi. Tuhan jadikan dia cipta, dia kata tak ada Tuhan. Aku terjadi dega sendiri, nature, alam, kejadian alam. Ni orang yang membohongi. Allah Ta'ala atau Nabi, dah mau terima Nabi. Tak ada Nabi-Nabi ni pelawak belaka. Allah Ta'ala atau Quran, risalah dan sebagainya. Dia kata bohong belaka. Allah Ta'ala turunkan Islam ni sebagai ad-din. Tak peduli. Semua agama sama belaka dia kata. Jadi ini merupakan orang-orang yang mukazzibin, orang yang membohongi apa yang diutuskan oleh Allah. Maka Allah Ta'ala kata tepat dia neraka. Kecelakaan lah atas dunia ni, sedap mulut dia. Alam naj'alil ardi kifata ahya'an wa amwata wa ja'alna fiha rawasiya samikhatin wa asqainakum ma'in furata wailun yawma izin lil mukazzibin. Tidakkah kami jadikan bumi tempat perhimpunan orang hidup atasnya dan orang mati bawahnya dalam perut bumi? Dan kami jadi padanya bumi itu beberapa banyak bukit yang tinggi-tinggi. Dan kami tuan akan kamu air yang tawar air hujan. Azab kehinaan akhirat itu bagi segala orang yang dusta dengan Allah dan Rasul. Dia kata bagi segala orang yang dusta di hari kiamat itu. Allah Ta'ala buat pertanyaan lagi. Supaya apa? Dia cah akal kita. Orang bodoh jenis tu, itu dia tak syarat mukallaf. Orang yang mukallaf ni kilo, berakal, ada akal. Jadi kita kata tu kena cah akal dia. Bila Nabi datang ni, Allah Ta'ala datang ke ayat Quran supaya guna akalmu. Jangan ikut tu kalu je sembah ke berhala bapa. Ni amalan tok nenek kami.
ambo pakai ikut bodong gitu je. Supaya kita guna akal. Tuhan jadikan akal ni supaya guna akal fikiran ni, supaya mikir ni. Tuhan cah akal kita supaya fikir. Sebab itu orang-orang yang masuk Islam kadang-kadang pendeta padri apa sebagainya dia buat kajian sebab dia guna akal fikiran ni. Tak lagi agama-agama selain pada Islam ni tak lagi. Nak kadang-kadang agama panggil aradiyah, agama bumi. Hindu, Tuism apa. Dia berdasarkan kedera akal orang manusia mikir. Jadi Allah SWT supaya panggil tu kepada akal mereka. Kadang-kadang setengah agama ni dia dah ikut akal. Kita kata mana ni dok menasabah. Tanya kan Tuhan dia tangan manyuk. Dok apa ni manyuk? Oh dia kata ni daya fikir kita ikut je. Jangan fikir, ikut saja. Kita pergi Thailand gitu kok, dia buah atas bukit untuk pekong dia muka pak gini. Saya dia tanya, dia kata banyak muka dia ni buat apa? Dia kata kalau orang mari dari ni dia nampak, mari dari ni nampak. Kita saja je, dia kalau mari ke atas dia pun lari. Dia dah buat muka tak atas je. Apa dia suruh ikut je. Jadi bab agama ni ikut macam tu. Kadang-kadang sasar cerdik-cerdik bang. Orang India ni cerdik-cerdik. Komputer bahang dia. Apa dia ada nuklear. Kenderaan tata apa bahawa pandai belaka. Tapi bab agama je. Kita tengok Jepun. Dari segi teknologi duniawi apa hebat. Dia menguasai dunia. Tapi dari segi agama agama Shinto. Sembah matahari naik. Sebab negara dia kata negara pertama mengadap matahari. Dia ada Tuhan macam mana. Tuhan nyanyuk pun ada dia buat. Sembah Tuhan apa tak boleh nyanyuk. Tapi nyanyuk kok. Jadi lah akhir banyakkan dia pergi mana? Free thinker. Free ni mana tak ada agama lah. Dia tak percaya ke agama akhir sekali. Sebab agama-agama yang mereka pegang itu kontradik. Bertembung dengan sains, bertembung dengan logik akal dia. Dulu zaman revolusi ataupun renaissance dia panggil. Sebab apa orang timbul revolusi, timbulnya sekularisme di Eropah. Sebab masa tu gereja padri ni dia berpakat dengan raja. Waktu beri fatwa, waktu beri hukum, kena denda, kena cukai apa, menyebabkan rakyat terbeban. Jadi fatwa-fatwa dia tu bertemu dengan logik akal. Galileo contohnya, dia kata bumi ni bulat. Jadi ahli gereja kata ni berlanggar dengan agama. Sebab bagi pandangan gereja, Bible, padri mereka kata bumi ni lepeh 4 segi. Sampai pergi ujung jatuh. Jadi lah orang dah boleh terima pandangan dia. Orang kata nu tengok, apa kita nampak asak dulu. Lepas tu nampak tiang kapal. Lepas tu baru nampak kapal. Mereka kata ni membuktikan bahawa bumi ni bulat. Akhir dia pacung kepala tu sains. Jadi akhirnya orang tolak agama. Kerana pandangan-pandangan sains. Akhir tak ada agama. Tapi benda ni tak berlaku dalam Islam, secara Islam. Sebab Islam yang mengangkat ilmu pengetahuan, mengangkat akal pemikiran dan sebagainya. Dan Islam tu sebut supaya cah akal. Afala tubsirun, tidakkah kamu melihat? Afala ta'qilun, tidakkah kamu berfikir? Dia berhujung. Apa panggil kalau mu bahasa betul, bawa dalil kamu. Bawa hujah kamu. Jadi Islam ni membuka ruang-ruang seperti itu. Betul ramai ahli-ahli bijak pandai memeluk agama Islam. Di barat, di Eropah, universiti, di wacana-wacana apa. Sebab benda Islam yang dibawa ini, dia selari dengan akal. Waras manusia. Sebab itu, dalam hal ni, dalam apa orang panggil Al-Quran pun, disebut perkara yang sama. Dan Allah Ta'ala mengungkit perkara yang sama. Supaya mereka ni
menggunakan akal fikiran mereka. Antaranya disebut alam naj'alil ardi kifata. Tidakkah kami yang menjadikan bumi ini kifatan ahya'an wa amwata, tempat beripung untuk orang hidup dan orang mati. Sebab kematian itu sebab tu pengajaran untuk kita mikir. Dari kalangan mereka juga bertanya-tanya, dah kalau kita mati ni masuk dalam kubur gimana? Oh, dia tanya mah. Sebab itu ada ahli sains tu duduk dalam kubur, dia pasang gerah. Dia nak tahu jawapan kenapa berlaku dalam kubur. Tidak ada seseorang pun yang boleh memberi jawapan yang paling konkret melainkan Islam. Islam ni cerita sejarah daripada cerita sebelum Nabi datang, sebelum Rasulullah datang, zaman Nabi Musa, zaman Nabi sampai zaman Nabi Adam AS. Dan bahkan sebelum Nabi Adam, siapa cerita? Ini diakui seorang profesor di Israel, universiti di Israel. Dia sebut semua sejarah kita belajar ni orang Islam kata. Nabi-nabi ada tu Nabi Islam, bukan Nabi Yahudi kata. Dan apa-apa maklumat berita sebelum pada tak ada siapa mari royak. Melainkan kita cedok daripada kitab-kitab mereka. Lepas pada Nabi pula, kenapa berlaku hari kiamat, Dajjal apa sebagainya, siapa kiamat, masuk hari kiamat, siapa cerita ni? Islam saja cerita. Orang lain tak ada siapa yang boleh cerita. Benda yang tidak boleh dicapai oleh akal manusia. Sebelum dan selepas. Nak kira yang mana? Melainkan Islam mari cerita dia. Bahkan banyak cerita-cerita Nabi-Nabi yang terdahulu ni merupakan maklumat sejarah yang diberitahu oleh Islam saja. Jadi di sebelum pada tu kehidupan, kematian dan sebagainya, benda tu ada berlaku depan mata. Itu destinasi dia. Cuma mereka kata lepas pada hidup ni ada hidup semula. Hak tu yang jadi orang ni dok percaya lah, orang ni dok percaya, dok menang sabah lah apa sebagainya. Mu kejadian mu pun mu dak nampak macam mana mu nak yakin tentang berlakunya kehidupan semula. Wa ja'alna fiha rawasi. Allah Taala jadikan bumi ni pasok-pasok dia. Bukit-bukit itu. Syamikhatin. Bukit-bukit tinggi yang menjadi paku. Rawasi yang jadi pengukuh, pengkuat ataupun orang panggil jadi pasok bumi ni. Itu kita bagi sodok bukit dia ni bang perata. Jadi Tuhan buat balance. Sebab apa? Sebab bumi ni nak gerak, dia musing. Bumi dia sehingga yang pusing. Siang berlaku siang malam. Dia berpusing pula ni keliling matahari, berlakunya orang panggil umur dia 1 tahun 360 hari tu. Zaman ni zaman orang seperang boleh tengok belaka dah. Guna satelit apa dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala jadikan ni pasok. Kita tengok kereta bang. Kalau kita pergi buat balancing kereta di ubur besi, kelekang dia paku. Tepi ni. Ada tepi ni sutih, tepi ni sutih. Zong, dia pusing. Dia pun kak, dia ubur kepang, paku sini. Apa? Balance tayar tu. Jangan orang kata, dia ni menatam dia pula buat berat ke tayar ni cabut. Bodoh pula. Tapi dia ubuh tu supaya balance. Dia jalan balik. Kalau buang tu, ya gede. Jadi bumi ni Allah SWT buat, dia ada lekuk, ada tinggi, ada bukit. Hatta dalam laut pun, dalam laut tak sama. Dia ada gurung, dia ada lubang, lepas tu dia ada bukit, ada pucuk, sampai tubik atas laut. Naik pula, turun pula. Sebab apa? Sebab nak balance dunia ni. Jadi hari ke hari manusia ni sodok. Dia tambung laut pula, dia korek ni atas bukit, dia pahak buah. Jadi lama-lama bumi ni gede-gede. Macam gasing ya. Dikocok ni piok tungenyo. Tungenyo tu matahari naik balik tu. Dan diakui oleh barat. Sebab beberapa planet lain musim balik mula. Jadi kita ni istilahnya tungenyo piak. Matahari naik balik tu. Tapi dia sebetul je pak balik mula. Matahari naik ikut barat ni sebetul saja.
Lepas tu dia akan musing semula. Tu dah isyarat tanda pintu taubat sudah tertutup. Tak ada benda dah. Jadi nening lah kalau nak taubat, nak apa pun sebagainya. Jadi Allah Ta'ala jadikan tu sebagai pasok, sebagai kunci dia. Tapi kita pergi cabut habis dah. Dan memang lama-lama macam tu lah. Akhir manusia ni pasal barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Kerana rosok tangan manusia. Akhirnya orang panggil ni istilah moden dia, matahari ozon makin nipis. Sebab asap tebal apa dan sebagainya. Akhirnya bumi pucuk tu, dua kutub air batu tu makin cair. Bila bumi makin panas, dia makin cair. Akhir laut makin banyak. Bumi tenggelam. Lalas sekali dia ada perut graviti bumi tu. Cabut graviti bumi. Bila cabut barang selama ni kita lepas jatuh dok, jadi berterbangan ni. Tanda kiamat manusia ni berterbangan macam kelkatu. Bumi dia gede-gede dah ni. Akhir berlaku kehancuran. Istilah Mak Saleh ni dia panggil teori Big Bang. Berlakunya orang panggil kehancuran, kebinasaan yang besar. Itu pandangan dia lah. Tapi dalam Islam ni berlaku kiamat yang ditentukan oleh Allah SWT. Tentu tu kerana ikut sebab musabab dia. Wa asqainakum ma'in furata, dan kami beri minum. Asqainakum, kami beri minum kepada kamu. Air yang furata, air tawar, air yang selesa, yang sedap. Dan air laut, proses dia naik kemudian turun. Jadi air tawar macam kita, kalau kita ambil air laut, kita panaskan dia, tubik naik atas wak tu kita tadah tu jadi tawar. Kalau kita jatuh pula ke apa sebagainya, ambil air laut, boleh guna cahaya matahari. Bekah. Akhir dia naik wak saluran sikit, tubik bor dalam gelas, boleh minum air tu tawar. Bayangkanlah 2/3 dunia ni laut. Kalau Allah Ta'ala ada wak masing, payah juga. Busuk dunia ni. Jadi Allah Ta'ala wak masing. Jadi proses udara, bayu laut, bayu darat, apa sebagainya. Jadi kita hidup, udara kita bersih apa dan sebagainya. Proses secara alami Allah Ta'ala jadikan cipta. Tapi air sungai tu masuk kono Tuhan tubik balik tapis. Proses yang menyebabkan kita boleh minum. Jadi air sungai tu ada semua tubik musim masuk ke laut. Ono tubik pula. Proses yang panggil tapis. Dia naik tekan, Allah Ta'ala dia buat macam mana, pressure tekan, naik ikut atas bukit, tubik celoh, turun. Bersih air, putih. Tawar. Boleh menjadi kegunaan keperluan air manusia apa sebagainya. Itu comel. Allah Ta'ala buat lekat. Kalau tubik dia air masing, sudah lah pula itu. Itu baru ni pakai bisi bangun, air pasang masuk tu, bisi bangun air masing dak kat maruh tu. Bukan masing lagi, payah baru. Dak sedap nak minum dah itu. Orang biasa minum air biasa, mari air payah sikit. Dulu kita akut air lega je minum, tak ada apa-apa. Lenih kalau tak ada batang pahit kau mau kiamat kita. Dulu orang pakai pelita, tak ada benda-benda. Orang rumah ada gasling, lampu gasling tu rasa cerah dah. Pada orang ada pelita. Bila tubik zaman elektrik lampu ni, tak ada dah pakuan lampu gasling pelita pun tak tahu dah. Leleng-leleng tak ada dah. Pah mampu Allah apa ni. Tu. Allah tu dak mayang lalu dah. Macam ni duduk kat wakah dekat kubur dah maidan seharian. Jemaah pun dak pergi dah apa? KP. KPP. PKP ni dia tu tak ada pergi jemaah. Pandaria pula dah. Macam mana? Manusia ni. Jadi Allah Ta'ala ukit ni jadikan ni semua untuk kamu.
Allah Ta'ala jadikan matahari ni bukan Tuhan nak jemur untuk keperluan kamu. Allah Ta'ala turunkan jadikan air yang tepat untuk kamu minum dan sebagainya. Dah bersyukur mu ni. Wailun yawma izin lil mukazzibin. Celakalah mereka pada hari tersebut, orang-orang yang membohongi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini menjadi pengajaran buat kita lah. Dan Allah Ta'ala berfirman, intaliku ila ma kuntum bihi tukazzibun, intaliku ila zilli zi salasin syu'ab la zalilin wa la yughni minal lahab. Pergi oleh kamu kepada barang yang kamu dengan kamu dusta daripada azab. Pergi oleh kamu kepada bayang-bayang yang empunya 3 cabang, iaitu asap neraka. Apabila naik tinggi berpecah 3 cabang kerana besarnya. Tiada atap yang berteduh mereka itu padanya pada hari itu, dan tiada menolak suatu daripada menyala api neraka. Allah Ta'ala kata, intaliku, giah. Dah merasa mu ada Tuhan selain pada Allah, giah. Berakak intaliku, giah, pergi kamu. Ila ma kuntum bihi tukazzibun, kepada apa yang engkau bohongi dulu. Mu tolak Allah Ta'ala, mu pergi sembah berhala. Giah kat berhala mu. Akhirat kalau Allah Ta'ala, pergi kat berhala mu, pergi minta dengan berhala mu lah. Intalaku, pergi kamu. Ila ma kuntum bihi tukazzibun, kepada orang yang kau jadikan alat untuk membohongi Allah Ta'ala. Dulu mu kata dunia ni tak ada pencipta. Allah Ta'ala ni bukan pencipta. Dan mu bahasa mu ikut siapa? Mu ikut Kalmak, bapak komunis. Allah Ta'ala kata, mu pergi minta dengan Kalmak lah. Pergi minta surga dengan dia. Intaliku ila zillin zi salasin syu'ab, maka pergilah kamu kepada bayang. Akhirat ni tak ada orang panggil tempat teduh. Tak ada pokok sepokok pun nak berteduh. Panah. Sehingga dikatakan matahari ni macam sedekah atas kepala. Dalam satu hadis bahawa 7 golongan manusia yang hari akhirat kelak, la zillu illa zillu. Tidak ada tempat dia nak berteduh, nak berlindung, melainkan teduh bayang Allah SWT. Anak muda yang dipanggil berzina di Tambuh, orang yang sentiasa ingat ke masjid setiap waktu di masjid dia, pemimpin yang adil dan sebagainya, ada 7 golongan. Kenapa nak kabarnya? La zillu illa zillu. Tidak ada bayang tempat berlindung, melainkan bayangan Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala kata, dah mu tolak aku, dah cari aku. Hari akhirat kelak, zi salasin syu'ab. Syu'ab ni orang panggil cabang, forok, ataupun kalau kita dunia ni sya'bun ni bangsa puak. Jadi hari akhirat kelak ni ada api neraka berjulang-julang ni, yang Nabi Asak tu nampak macam tempat teduh. Allah Ta'ala kata, mau pergi berlindung teduh api neraka nak pergi. Bahasa kita kok nganjing lah tak ada. Awak nganjing dah mu atas dunia mu dak percaya, mu cari ikut ke neraka pergi. Dah mu berasa teduh neraka pergi lah. Kat api neraka hok menjulang-julang berasak tu, mu pergi tumpang teduh situ. Kalau kita istilah kita mecok dah tu, Allah Ta'ala mecok dah. Pergilah kamu. Dah berasa tambuh teduh aku ni, mu pergi tumpang teduh bawah asap api neraka. Dah ada ke? Teduh boleh teduh ke? Tak teduh azab neraka. Dah apa Tuhan sebut gitu? Kalau kita gak mecok, istilah kita rembah pai dah. Pergi lah, dah mu tak mau ikut aku sangat, mu pergi lah. Mu tak mau ikut teduh aku, mu pergi ikut nu. Dia duduk teduh bawah api neraka berasak, pergi. Tak ada. Kita atas dunia ni panah kan nampak geli, atau dipanggil alang-alang ataupun fata morgana. Kita nampak dari jauh macam air. Panah pada pasir, kita pergi dekat tak ada benda. Tu alang-alang, fata morgana. Dia anggap hari akhirat kelak, kalau dia tak ikut Islam ni boleh selamat. Dia boleh gantung dengan Tuhan lain. Allah Ta'ala kata, pergi lah kat Tuhanmu tu. Pergi. Mu sembah api dulu, pergi minta dengan api. Mu sembah berhala, pergi minta berhala. La zalilin. Tidak ada tempat teduh. Tempat apa? Tidak ada tempat berlindung.
wala yughni minal lahab. Yughni ni kaya, dan tidak mengkayakan kamu daripada lahab. Abu Lahab tu api ya. Api neraka yang menyala. Mana? Tak selamatmu daripada api neraka. Mu berasa ada apa api neraka, kita buat gitu je. Aduh ni dia buat cakap lah. Tapi Allah Ta'ala kata la zali, tidak ada tempat mu nak berlindung teduh. Dan tidak ada tempat yang selamat daripada kamu hari neraka, hari akhirat kelak. Wallahu alam bisawab. Pertama ada dia tu awal-awal tau. Sakit tekuk tu. Lama dah mengajar. Jadi kadang tu kita tawakkul baca surah Asri tasbih kafar. Tawasul. Subhanakallah syada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana iftah bainana wa qina bilaqan taqal fatiha wa ba'dina ba'da zalitana. Allahumma ja'al al-Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina. Allahumma ja'al al-Qur'ana hadiyatan lana. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. Allahumma nawwir hayatana bil Qur'an. Allahumma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna.